Liz? Sekarang ini kita berada di store Li-Ning Sunway Velocity Mall untuk majlis pelancaran JC STL bagi tahun 2020. Betul Liz, dan ini buat julung-julung kali STL untuk edisi ke-7 musim 2020. Kita tampilkan lebih awal. Kita nak perkenalkan JC. Sebab apa? Sebab musim dahulu ramai peminat. Mereka nak tahu, mereka tak sabar nak saksikan bagaimana gambaran jersey pasukan-pasukan sayang mereka. Betul Liz? Dan saya sendiri pun tidak sabar untuk menyaksikan macam mana perekaan baju STL untuk kali ini. Betul. InsyaAllah hari ini kita akan dapat saksikan. Namun terlebih dahulu kita nak mengalu-alukan kehadiran tetamu-tamu kehormat kita hari ini, iaitu yang berbahagia Dato' Akramuddin Haji Abdul Aziz, iaitu Timbalan Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia. Yang berbahagia Dato' Haji Abidullah Haji Saleh, Setiausaha Agung Persatuan Sepak Takraw Malaysia. Mr. Simon So Weng Long, Pengurus Besar Li-Ning. Miss Tia Yan Ling, Pengurus Penjenamaan Li-Ning. Kemudian Mr. Preman Parameswaran, Pengurus Kandungan dan Pemasaran Astro Arena. Mr. Shin Obata, Pengarah Urusan Idemitsu. Untuk makluman Elis, musim ini kita ada penaja baru. Selain Li-Ning, penaja pakaian rasmi yang dilanjutkan untuk musim kedua. Kemudian Idemitsu adalah penaja baru yang juga merupakan minyak pelincir rasmi. Lain sikit tahun ni. Minyak pelincir Lain sikit Elis tahun ni. Okey, seterusnya juga hari ini hadir ialah Mr. Mo Che Kong, Timbalan Pengurus Besar Idemitsu, yang merupakan saya kata tadi penaja baru, serta tetamu-tamu kehormat, wakil-wakil pemain-pemain STL 2020. Tak lupa rakan-rakan media yang dah pun awal hadir ni serta memeriahkan hari ini. Sekali lagi, selamat petang semua yang menonton langsung di rumah di Astro Arena pada ketika ini. Hari ini ialah majlis pelancaran jersey STL musim 2020 Elis. Dan tanpa membuang masa, boleh kita mulakan? Boleh. Okey, sabar. Sabar. Jangan dulu Elis. Okey, untuk makluman semua, hari ini juga kalau kita perhati, kita akan mula bila Elis STL? Kita akan bermula pada 8 September, tapi untuk division Division 1 akan bermula 8 hingga 13 September. Bagi Premier 18 hingga 15 November. Dan seterusnya untuk Champions Cup akan bermula 23 hingga 29 November. Betul. Dan di mana lokasinya? Ramai tertanya-tanya musim ni. Tapi sebelum tu kita patut bersyukur kerana kita dalam keadaan COVID-19, tapi Alhamdulillah kita dibenarkan dan InsyaAllah lah kita akan jayakan dengan jayanya untuk STL musim 2020 atas kerjasama Astro dan juga Persatuan Sepak Takraw Malaysia. Tapi untuk makluman anda, venue untuk musim ini, untuk Division 1 Liga Premier, kita akan berada di Stadium Titi Wangsa, Kuala Lumpur. Manakala Championship Cup di mana Elis? Akan diadakan di Iskandar Malaysia Studio Johor baru selama 10 hari. Okay. Tetapi buat anda peminat-peminat setia STL, tahun ini kami nak minta maaf sebab anda tidak dibenarkan hadir kerana keadaan COVID. Betul. Untuk keselamatan kita. Tapi jangan risau, kita akan live di Astro. Kita akan bagi tahu lagi nanti. Okey Elis, seterusnya. Okey, buat pertama kali musim ini juga STL tanpa sorakan atau riuh penonton akibat penularan COVID-19. Bagaimanapun peminat semua boleh menyaksikan STL di Astro Arena dan platform digital Arena iaitu Astro Go, YouTube dan juga Stadium Astro. Kita juga Azlan sebenarnya berbesar hati mengumumkan jenama sukan terkenal Li-Ning turut melanjutkan kontrak sebagai penaja pakaian rasmi STL bagi musim ini. Dan terima kasih diucapkan kepada Li-Ning kerana telah membantu dalam pembangunan sepak takraw negara kita dengan meneruskan lagi komitmen selepas tajaan pertama pada tahun 2019 lepas. Dan berikan tepukan sekali lagi kepada Li-Ning atas usaha mereka. Dengar tak? Ada orang tau kat sini yang kat rumah nak tepuk boleh tepuk. Kena sokongan Li-Ning memeriahkan. Dan Elis, sebelum terlupa, kita pakai pun ialah terima kasih juga kerana menaja saya dan juga Elis. Ini ialah kira edisi khas untuk Azamuddin dan juga Elis. Tapi belum lagi lah dijual, okey? Sabar, nanti kita okey, mengenai jersey untuk musim ini, saya percaya semua di rumah yang menonton secara langsung, yang berada di sini juga dah tak sabar teruja untuk menyaksikan jersey edisi kali ini. Yang mana untuk makluman semua, untuk musim ini rekannya lebih menarik dan kualiti materialnya lebih baik dengan teknologi pembuatan yang lebih ringan untuk keselesaan pemain. Lain sikit Elis Rasa macam nak main tak? Tapi faktor usia. Okey, kita lupakan bab tu. Kemudian JC untuk setiap pasukan akan didatangi dengan 2
Maksudnya ialah ada jersey home juga jersey away. Dan untuk hari ini kita memperkenalkan untuk home punya jersey dulu. Ya, betul. Dan untuk makluman anda juga, sebaik hari ini kita perkenalkan, kita lancarkan jersey 10 pasukan ni, anda boleh dapatkan secara online terlebih dahulu. Betul Elis Betul. Secara online di mana? Eddie boleh kongsikan? Pertama dekat Li-Ning Store. Maafkan saya, Li-Ning.my. Seterusnya sportsclick.my. Ya. Dan Lazada serta Shopee. Okey, kalau semua anda ada di ujung jari lah, betul. Azlan. Kalau anda nak beli dekat mana store Li-Ning, dekat Wang Utama ke, dekat sini ke, dekat mana lagi, dekat Sunway Pyramid, Pyramid. belum lagi ada di store, pre-order, tapi kemungkinan bila bermulanya STL barulah di setiap gedung-gedung Li-Ning akan ada jersey-jersey pasukan kesayangan anda. Jadi Elis, saya tahu ramai kat rumah ni bila nak mula, bila mana jersey ni. Okey, sekarang kita akan tampilkan wakil-wakil pemain untuk mewakili 10 pasukan yang akan bersaing untuk STL Liga Premier ini. Mereka akan hadir dengan jersey baru. Kita boleh bergerak Elis? Boleh. Bergerak tepi sikit. Elis mulakanlah pasukan pertama, boleh Boleh. Okey, kita akan perkenalkan pasukan pertama terlebih dahulu. Mereka akan memakai jersey home mereka. Dipersilakan pasukan yang baru saja naik ke Liga Premier, iaitu Pahang Mammoth. Wow, hari ini diwakili oleh Muhammad Adli bin Abu Bakar. Wow, nampak pemain pun kacak. Okey. Ini pasukan pertama, pasukan kedua juga pasukan yang dah lama berhasil dalam STL. Musim lalu terpaksa berhasil dalam Division 1, kemudian musim ini mereka naik, iaitu pasukan Selangor Piston yang diwakili oleh Farhan Adam, kapten, pemain paling berpengalaman, dengan warna simbolik mereka merah, kuning, garang. Dan seterusnya Azlan, kita mempersilakan wakil daripada pasukan PDRM Defenders, Muhammad Syami bin Hussein. Musim lalu kedudukan ke-8. Adakah musim ini Syami akan mengetuai pasukan membawa lebih baik untuk pasukan PDRM? Kita nantikan. Jadi 3 pasukan sudah pun selesai. Pasukan keempat, iaitu pasukan Negeri Sembilan Atlas, yang diwakili apik kanan utama Muhammad Hafizul Hayazi Adnan aka John. Dan seterusnya kita mempersilakan pasukan Kelantan Warriors. Kelantan Warriors diwakili oleh Kapten Aidil Aiman. Warna simbolik juga ini si home mereka. Seterusnya kita terbang ke utara. Dipersilakan wakil dari Penang Black Panthers, yang diwakili oleh tekong utama Muhammad Zarif Marikan bin Ibrahim Marikan. Warna simbolik juga biru putih. Dan Azlan, seterusnya kita mempersilakan juara Champions Cup musim lepas, iaitu Johor Tigris, yang diwakili negara juga Muhammad Nur Aizat bin Muhammad Nordin. Okey. Berikut antara yang kebiasaannya memberikan saingan. Talent tabukan dipersilakan wakil pasukan ATM Guardians, Muhammad Afifuddin bin Muhammad Azali, apik kanan, yang hadir untuk mengayakan jersey home mereka. Dan pasukan seterusnya iaitu juara Premier League pada musim lepas, iaitu Perak Bison. Dipersilakan Killer Amirul Ramadan Fazila Suhaimi. Dan yang terakhir mengengkapkan pasukan ke-10, tabukan dipersilakan pasukan Kuala Lumpur Thunder, yang diwakili Ahmad Aizad bin Muhammad Nur Azmi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah jersey-jersey yang akan dipakai oleh pemain-pemain serta pasukan-pasukan yang akan bersaing dalam saingan STL Liga Premier musim 2020. Ini jersey home mereka. Dan mereka juga ada satu lagi jersey, nanti kita akan saksikanlah ketika aksi nanti bermula. Betul, yang itu surprise Azlan. Surprise. Okey, mereka boleh buat pilihan lah untuk tidak menggunakan mana-mana jersey. Okey, jadi kita dah lihat semua jersey 10 pasukan akan bersaing. Jadi kita sesi bergambar sekejap, Elis. Yep. Okey, kita akan tampilkan wakil-wakil tetamu-tamu kehormat, terutamanya wakil dari Idemitsu, penaja kita, dan juga Li-Ning, iaitu Mr.
Ling, kemudian dari Idimisu ialah Mr. Shin Obata, serta wakil dari Persatuan Sepak Takraw Malaysia yang berbahagia Dato' Alamuddin Haji Abdul Aziz, iaitu Timbalan Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia, untuk sama-sama dalam sesi bergambar. Dipersilakan untuk bergerak, Datuk. Okey. Emun ke depan sikit. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, penonton-penonton di rumah, dan inilah gambaran yang berlaku pada ketika ini. Kita sudah pun lancarkan jersey untuk 10 pasukan yang akan bersaing untuk saingan STL. Manakala yang mungkin dah tak sabar untuk dapatkan jersey ini, Elis, mereka boleh dapatkan secara online di laman web leaning.my. Seterusnya, Elis, Shopee, ya, Lazada, dan juga Lazada. Sportsclick. Sportsclick, betul. .my. Itu pilihan anda pada ketika ini. Okey. Okey, dah siap Jesse? Gambar? Ada lagi? Kita nak shout out. Okey. Ini milik kita lah. Boleh, okey. Okey. Kita shout out sikit. Alright, 1, 2, 3. Ini milik kita. Okey, terima kasih kepada Dato' Akram, terima kasih kepada wakil-wakil penaja kita dari Leaning, dari Idemitsu, dan sebentar nanti kita akan, bukannya tamat di sini, Betul. kita masih lagi ada sidang media sebentar nanti bersama dengan rakan-rakan media. Untuk makluman anda, di sini juga rakan-rakan media semuanya hadir menyokong kita, dan kita akan sedikit akan bersama dengan pemain kita untuk dengarkan bagaimana persiapan mereka, bagaimana yang bakal dihadapi untuk musim 2020 ini, Liz. Dan saya yakin, Azlan, mereka, para pemain juga tidak sabar untuk beraksi. Maklumlah, dah lama berehat. Betul. Okey, dan kepada penonton yang sedang saksikan secara langsung, kami suka nak wawarkan sekali lagi, kerana mungkin mereka dah tak sabar. Biasanya biasalah excited kan. Bila STL ada, semua dah tak sabar. Tu pun ada yang macam terlepas pandang, mereka tak menjangkakan STL akan musim ini. Tapi sebagaimana kita katakan pada awal tadi, STL untuk musim ini tetap kita akan jalankan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Dan yang paling penting, tak ada apa? Tak ada penyokong? Tak ada penyokong, tak ada penonton di venue. Tapi tak apa, Azlan. Tak ada penyokong, tak ada penonton. Kita harapkan agar peminat-peminat sepak takraw sendiri dapat menyokong Astro Arena dekat YouTube sendiri. Okey. Sokongan tu betul. Anda tak boleh datang venue, tapi tak apa, jangan risau. Kita akan berikan yang terbaik kepada anda. Anda boleh saksikan secara langsung di Astro Arena untuk Liga Division 1 8 September. Untuk musim lepas kita tak tunjukkan langsung, betul, kan? Tapi tahun ni kita tetap tunjukkan live. Di mana baik Division 1 live secara langsung di platform media sosial kita, di mana di Astrogo, YouTube dan juga Stadium Astro. Sehingga 13 September. Kemudian minggu berikutnya 18 September sehingga berapa? 15 November. Maksudnya 10 minggu saingan untuk Liga Premier akan berlangsung seperti biasa, Jumaat, Sabtu, Ahad, dan itu anda boleh saksikan secara langsung Astro Arena 802 HD 801. Dan sekali lagi saya ingin ingatkan, untuk saingan kali ini akan dimulakan dengan Liga Division 1 dulu. Format lupa nak beritahu format dia ni. Betul. Dan maka juga sebenarnya untuk division kali ini hanya 8 pasukan sahaja memandangkan Sabah dan Sarawak tidak dapat meneruskan saingan disebabkan pandemik COVID-19. Betul. Tetapi 8 pasukan itu termasuklah pasukan baru, Bomber Fighters. Saya tak salah, betul eh? Bomber Fighters akan melengkapkan 8 pasukan. Formatnya ialah dipecahkan dalam kumpulan kerana kita dalam faktor masa dan sebagainya. Jadi kita pecah. Lagi info menarik. Okey, selain anda boleh saksikan secara langsung, kita dah kongsikan tadi di semua platform Astro Arena, dan yang pastinya di sebalik tabir mungkin sebenarnya mereka tertarik dengan konten-konten kita yang memang kecil-kecil, mereka tak tahu kelebihan pemain yang boleh nyanyi lah. Betul. Kita tetap akan berikan perkara itu kepada anda di semua platform media sosial. Elis akan bekerja keras musim ni. Kalau musim lepas segmen Cuba Kau Eja untuk cabaran kali ini
Kena tengoklah. Kena tengok di semualah, di Instagram kita, di Facebook kita, di YouTube, di Twitter. Betul. Dan jangan lupa, setiap minggu bermulanya saingan, dah minggu lepas sebenarnya. Apabila saingan STN nak bermula, kita fokus intipati di sebalik tabir dalam menuju perjuangan mereka ialah di PM bersama AM. Nak tahu siapa host dia? Di sebelah ni lah. Tapi saya yakin ramai dah yang tengok sebenarnya, dah Azlan. tengok, tapi kita nak beritahu lah, PM bersama AM adalah platform untuk kita terus memberikan fokus apa yang berlaku untuk STL sehinggalah musim setiap tahun lah kita akan terus Betul. dengan PM bersama AM. Kalau rasa nak call tu, call je. Boleh sebut sekali Boleh. nombor? Setiap hari Rabu pukul 4 hingga 5 live di Facebook. Kemudian malamnya 10.30 malam secara kita siarkan di Astro Arena 802 HD 801. Nombor telefon saya bagi tahu lagi lah walaupun semua dah tahu kan. 0377 0377 85 0801 betul lah. Tapi jangan marah kalau tak dapat tak tembus. Sebab tembus. ramai yang nak call. Betul. Okey. Untuk sidang media bersama rakan-rakan, mungkin kita akan mulakan untuk rakan-rakan media. Mungkin ada persoalan nak tanya kepada dua pasukan yang awal terlebih dahulu, iaitu wakil pasukan Pahang dan juga Selangor. Jadi saya buka soalan kepada rakan-rakan media. Mungkin ada soalan pertama? Kalau tak ada saya tanya dulu. Okey, saya tanya dulu. Untuk dekat sikit. Main dekat sikit. Okey, ini dua pasukan yang baru naik dalam saingan Liga Premier. Musim lepas mereka menamatkan saingan di Division 1, yang mana Pahang dalam peringkat Division 1 tempat keempat, kemudian playoff di tempat yang kedua. Manakala pasukan Selangor dalam saingan Liga mereka tempat kedua, playoff mereka menjadi juara. Jadi untuk Adi dulu, nak berdepan dengan cabaran Premier pasti lebih mencabar. Jadi setakat ini bagaimana gambaran untuk pasukan Pahang musim ini? Setakat sekarang pasukan kami melakukan latihan masing-masing di tempat masing-masing. Lepas tu dalam seminggu dua ni kami akan kumpul sama untuk dapat keserasian lah. InsyaAllah kami akan buat yang terbaik demi Pahang Mahmud. Okey, untuk Farhan, Selangor. Selangor memang berpengalaman. Dua musim 2018 dalam Premier kemudian turun. Jadi pengalaman itu, adakah musim ini sekadar nak melengkapkan kembali saingan Premier ataupun ada sasaran tertentu untuk Selangor Piston? Okey, sasaran tim Selangor Piston tahun ni kami nak menyasarkan 4 terbaik dalam Liga Premier. Tetapi untuk diri saya sendiri, saya menyasarkan kami dapat juara lah pada tahun ni. Dan bagaimana keserasian antara pemain? Ada tak pemain yang baru ataupun pemain yang masih lagi kekal musim lepas? Kalau ikutkan Selangor Piston cuma 2 orang muka baru. Tapi 2 orang muka baru ni pun pemain Selangor juga. Dan dari segi keserasian tak ada masalah dalam tim Selangor Piston. Dan kami dalam tim kami memang rata-ratanya adalah pemain yang berpengalaman lah. Okey, rakan-rakan media lain ada soalan untuk Pahang dan juga pasukan Selangor? Untuk dua-dua pasukan selepas pasca Covid ke ataupun sebelum ni? Mungkin dalam awal bulan 9 ni kami akan berkumpul di kawasan Lumpur, akan membuat latihan bersama. Setakat ni membuat latihan di tempat masing-masing sebab ada kekangan kerja. Untuk Selangor? Kami sudah memulakan latihan sudah hampir 3 minggu. Cuma kami punya latihan pada hujung minggu lah, Sabtu dan Ahad. Dari situ kami dah dapat bersama. InsyaAllah tahun ini dapat memberikan yang terbaik untuk pasukan Selangor Piston. Ada lagi tambahan untuk Pahang? Selangor? Kalau SOP, dari segi SOP tu memang kami memang benda tu memang kami dalam proses. Dari latihan pun kami dah cuba benda tu praktikkan. Dan insyaAllah benda ni walaupun agak berbeza tapi mungkin bagi kami benda tu perkara biasa saja. Okey, saya masih buka. Kalau tak ada, kita boleh buka ke pasukan berikutnya. Last, tak ada Okey, terima kasih wakil dari Selangor Piston, dari pasukan Pahang, Aldi dan juga Farhan. Kita akan teruskan untuk sesi kedua, iaitu pasukan mana, Elis? Iaitu pasukan Negeri
9 Antlers, PDRM Defenders, Kelantan Warriors dan juga Penang Black Panthers. Okey, dipersilakan 4 pasukan ini. Ini kelompok pasukan-pasukan yang akan sentiasa memberikan saingan. Okey. Kita mulakan untuk pasukan Negeri 9 Antlers lah. Okey, Hafizul Yazi, John. Musim ni kita dah jelas bahawa Khairul Zaman tak ada. Jadi nampaknya tugas utama apa pun berlaku, walaupun ada backup, tapi John adalah tanggungjawab utama. Sejauh mana John dah bersedia, John, dengan kemampuan? Tak ada zaman, Khairul Zaman? Setakat ni Alhamdulillah saya dah bersedia untuk buat yang terbaik untuk Negeri Sembilan lah. Walaupun tiada Khairul Zaman, saya akan cuba buat yang terbaik lah. Okey, kalau musim lepas kita lihat Tekong, Wiraut, adakah tahun ini ada Tekong yang boleh menggantikan? Kita tidak cakap baik sangatlah, tapi boleh ganti tempat Wiraut. Setakat ni mungkin ada. Kena saksikan STL untuk dapat tahu. Okey, untuk PDRM, Syami. Musim ni kita tahu penampilan PDRM ni lain sikit. Mereka tampilkan 2 pemain baru. Antaranya tak lain tak bukan Hafizi, botak, killer negara yang beraksi buat pertama kali dengan PDRM Defenders. Kemudian Suhibul, apit kiri, bekas apit kiri Perak kan. Diperkuatkan untuk PDRM. Jadi sejauh mana kehadiran 2 pemain ni mampu tak lonjak kedudukan lebih baik untuk PDRM? Okey, dengan ini ada botak dengan Sohibul lagi menguatkan pasukan kami lah untuk mendapat top 5, top 3, top 4. Oh, so target top 3. top 3. Wow. Okey. Okey, Syami, kalau Mila sekarang ni kita lihat Syami training bersama dengan tim kebangsaan. Jadi macam mana Syami bahagikan masa training bersama PDRM dan juga kebangsaan? Setakat ini kami tidak training bersama lagi sebab training untuk Malaysia dulu. Dalam 1 minggu sebelum game kami akan training bersama lah. Okey, ke depan sikit boleh tak? Ke depan sikit lagi. Okey. Ideal Kelantan Warriors. Wah, musim ni ada kontroversi awal tapi tak mungkin nak cakap pasal tu. Tapi kita dah tahu di posisi paling penting Tekong musim ni kedua-duanya Tekong baru. Pengalaman maksudnya baru untuk Kelantan Warriors. Jadi saya tahu Kelantan ni optimis nak jadi juara. Jadi ID rasakanlah kehadiran Adam dan juga Yus Hanif untuk Kelantan. Okey, kehadiran Adam tu bagi lebih kuatkan tim Kelantan Warrior. Yus Hanif? Ya, Yus Hanif pun sama juga. ID dia mulut dia ada emas. Biasa macam tu. ID, setakat ni latihan Kelantan dah ada tengok dekat media sosial sebelum ni pun nampaklah Kelantan memang bersungguh untuk musim ni. Jadi latihan memang dari bila dah bermula untuk Kelantan latihan sepenuhnya? Latihan dah start dalam sebulan macam tu. Tapi ada masalah tak? Macam kita tahu Adam dan juga Yusanif bukan berpengalaman di Kelantan. Jadi proses latihan tu bagaimana? Yus Hanif dia training dekat Kelantan lah. Adam dia training Malaysia sekali. Oh, so maksudnya sekarang Yusanif berada di Kelantan? Dia training sekali. Betul target ni? Target? Target? Target 4 terbaik lah. 4 terbaik. Okey. Okey, seterusnya Zarif. Member marah. Okey, Zarif, kalau kita lihat untuk saingan tahun ini rata-rata dibarisi pemain baru, pemain muda. So, bagi Zarif sendiri, bagaimana Zarif melihat peluang untuk kali ini? Bagi saya, walaupun kami kebanyakannya pemain muda, pemain baru, InsyaAllah kami akan buat lebih baik dan training dengan lebih kuat lah untuk merebut tempat terbaik, insyaAllah. Okey, Zarif dah buktikan musim lalu di Champions Cup. Pemain muda tak mustahil nak berikan target. Zarif dah buktikan. Jadi sejauh mana Zarif yakin tak dengan ke-5, ke-6 pemain lah Penang ni termasuk pemain baru, mereka mampu tak galas bebanan tanggungjawab tu? Dari segi training kami, saya rasa mampu untuk sama-sama menaikan Penang. Ya. InsyaAllah kami akan buat yang terbaik. Okey. Rakan-rakan media ada tambahan untuk mana-mana pasukan? Tak ada? Ada? Okey. Kalau tak ada, boleh Liz Boleh. Okey, terima kasih ke 4 pasukan. Kita tampilkan 4 pasukan terakhir melengkapkan 10 pasukan. Silakan Liz. Iaitu pasukan Perak, KL Thunder, ATM Guardians dan juga Johor Tigris. Okey.
Inilah 4 pasukan yang dilihat. Wow, ini adalah persaingan yang lebih hebat ni. Sebab tahun ini untuk makluman semua, tiada pemain-pemain import selain tiada penonton. Pemain import juga kita tidak tampilkan musim ini. Asal faktor tertentu, faktor keselamatan dan sebagainya. Jadi peluang terbaik untuk semua pemain-pemain tempatan. Kita bermula dengan pasukan Perak lah. Boleh Perak Bison juara buat julung-julung kalinya musim lalu. Tahun ini ialah tak pertikaikan, bukan nak menidakkan, tapi itu realiti. Natawut musim lalu banyak memberikan impak. Jadi sejauh mana musim ni tak ada import, tapi Perak mampu tak nak kekalkan kejuaraan ataupun setidaknya nak bersaing 4 pasukan top 4 ni. Jangkaan saya lah, bukan saya cakap, bukan jangkaan. InsyaAllah pasukan kami akan cuba buat yang terbaik untuk mempertahankan kejuaraan kami yang tahun lepas lah. Terbaik tu macam mana terbaik tu? Ramai tahu tu. Terbaik tu dalam kami punya persiapan agak rapi lah tahun ni. Okey. Dan kami punya masa training pun agak cukup pasalnya. Macam saya training di Kebangsaan, yang lain training di Ipoh. Okey, Amirul, adakah dengan ketiadaan Natawut kali ini merencatkan persiapan pasukan Perak Bison? Bagi saya, mungkin tak ada masalah untuk benda tu. Dan kami pun dah cukup serasi rasanya. InsyaAllah game datang kami akan buat yang terbaik. Okey, banyak pula soalan untuk Perak. Tapi lah soalan sejauh mana keyakinan Mirul secara peribadilah, mampu tak Perak menjadi juara lagi musim ni? Bagi diri sendiri, keyakinan saya tinggi lah. Dan insyaAllah mampu buat yang terbaik lah untuk Perak Bison. Okey. Last satu lagi. Jangkaan pasukan mana yang akan mungkin tentangan sengit untuk nak mengangkat kejuaraan ni? KL Thunder lah. Okey. At least kita bergerak pasukan berikutnya lah. Seterusnya, Aizat. Okey, kita tahu Syahir dan Azlan bakal memperkuatkan pasukan KL Thunder. Dan Aizat sendiri, bagaimana Aizat melihat peluang sebagai tekong yang akan terpaksa, kita tak cakap terpaksa, tapi bersaing dengan Syahir? Kemasukan Syahir Rosdi dengan Azlan tu, dia memperkuatkan tim saya pada tahun ni. Persaingan saya dengan Tekong tu mungkin ada bagi kami berdua. Yang mana terbaik, dia akan bermain dulu lah. Okey. Latihan dah lama bersama dengan KL, dah mula kan? Untuk pasukan KL? Berapa lama dah? Latihan kami dah dekat nak masuk 1 bulan. Kami bermula Selasa malam. Seminggu tu kami bermula latihan seminggu 3 kali. Selasa malam, Rabu malam, Jumaat malam. Okey. Jad, setakat ni okeylah, latihan dah lama. Nampaknya persiapan memang serius untuk KL. Tapi mungkin dah ada bayang-bayangan kalau kita lihat KL ni dia tak perasan pada saya, sebab kalau 3 di depan, backup di belakang pun sama levelnya pengalaman. Jadi dah ada mungkin gambaran taktikal atau plan coach mungkin nak guna Jad kat mana, panjang dekat mana. Mungkin ada benda tu? Gambaran tu bagi kami belum ada lagi, sebabnya yalah macam Syahir dengan Syahir itu sebab dia bekerja. Jadi dengan saya dengan tim kami pun dia macam kurang latihan juga, sebabnya dia training malam je. Macam saya, Azlan dengan Amirul training sama-sama dekat Bukit Jalil. Jadi teknikal tu belum ada lagi lah buat kami. Okey, Aizat, lihat pasukan KL menjadi pasukan yang digeruni untuk tahun ini. Optimis boleh julang kejuaraan buat julung kali? Bagi untuk menjulang kejuaraan tu kita belum tahu lagi lah, sebabnya bila game ni macam-macam orang kata boleh jadilah, sebabnya banyak pasukan tahun ni yang kuat-kuat lah persaingan. Pasukan mana tu yang kuat? Semua tim lah bagi kami kuat. Okey, saya nak tambah satu soalan. Mungkin ramai tertanya mengenai Syahir. Setahun tak beraksi. Okey, anda juga katakan latihan tak sepenuhnya malam saja. Tapi dari pemantauan Aizat, sejauh mana Syahir kemampuannya? Adakah mampu gerun sebagaimana konsistennya dulu, ataupun mungkin dah nampak ada kekurangan sebagainya? Syahir dia masih maintain lagi. Mungkin dia rehat setahun tu, mungkin dia ada melakukan aktiviti dia sendiri.
Dia daripada dari servis tu orang kata tak ada lagi mana lah. Right. Okey. Berikutnya Alice. Seterusnya Afifuddin. Okey Afif, kita dimaklumkan yang Hafizi mengalami kecederaan. Tapi bukan kecederaan baru, kecederaan 2 tahun lepas. So bagi Afifuddin sendiri macam mana persiapan ATM tahun ini? Macam kecederaan Azizi buat masa Mai sekarang. dekat sikit. Buat masa sekarang dia dah okey dah. Dah boleh servis semua. Dah boleh servis semua dah. Sebab saya training sekali dengan dia. Tapi untuk macam Teko, Nazmi dengan Tengku tu dia sama level yang dengan Azizi. Jadi macam tim saya ni tak perlu risau lah. Okey, sejauh mana maksudnya 100% ke dah recover untuk Angah? Kerana musim lepas pun memang ke pertengahan liga tu dia rasa sakit. Adakah Afifuddin tahu status 100% ke ataupun mungkin sebarang kebekalian tu boleh berlaku kecederaannya? Okey. Buat masa sekarang saya tengok Azizi ni peratus dia dalam 90. Tapi saya harap dia tak injak arah ni sebab untuk memkuatkan tim ATM lagi. Okey. Satu lagi tambahan soalan untuk ATM. Kalau kita lihat 2 musim, musim 2018, 2019, ATM ni adalah pasukan yang memang melepaskan peluang untuk juara. Tamat di tempat kedua. Kalau 2018, pusingan pertama konsisten, pusingan kedua slow sikit. Musim lepas, pusingan pertama slow, kedua baru bangkit. Adakah pengalaman itu diambil untuk memastikan tahun ni boleh juara? Okey, pada tahun ni tim ATM akan try jangan buat kesilapan. Okey. Untuk kami cuba nak jadi juara tahun ni. Alright. Dan seterusnya juara Champions Cup kita, Johor Tigris, Bella Aizat. Adakah dengan ketiadaan pemain import untuk saingan kali ini membuka peluang pasukan Johor Tigris untuk bersaing di Liga Premier? Pertama kali terima kasih kepada Lining panggil kita orang semua. Okey, bagi saya Johor Tigris untuk STL tahun lepas dapat tempat ketiga. Tahun ni insya-Allah kami akan buat yang terbaik untuk dapat atas daripada nombor 3 itu. Untuk kalau rezeki ke Champions Cup, try untuk Champions Cup pula. Itulah macam tu. Okey, kita tahu tahun ni Johor mengekalkan pemain lama. Yang paling tak sabar pemain nak tahu ialah tekong muda mereka, Faisal. Jadi boleh Izzat kongsikan setakat ni bagaimana prestasi latihan, sebab Faisal ni pertama kali nak beraksi di STL, beraksi di Liga Premier. Untuk kedatangan pemain yang Johor Tigris ambil ni Faisal nama dia, daripada Penang tak silap saya. InsyaAllah Faisal akan membantu Tigris untuk menjadi lebih mantap dan lebih baik bagi kita orang semua. Dan setakatnya Izzat, persiapan training bagaimana? Persiapan training Johor Tigris sudah jalan daripada awal bulan 8 ni kot tak silap saya. Itu start daripada malam lah. Bagi macam saya training pagi, petang dekat dalam squad, malam sambung pula. Pukul lepas maghrib sampai pukul 9 yang tu. Dah ada sasaran untuk Johor Tigris? Sasaran untuk Johor Tigris nombor 2 terbaik. Nombor 2 terbaik. Kenapa nombor 2? Cabaran tak ada juara tu tim mana tu? Cabaran yang nak jadi juara tu KL Thunder setakat ni. Semua KL. Mencabar untuk KL ni. Okey, kita bukalah kepada rakan-rakan lain. Mungkin ada tambahan soalan kepada 4 pasukan ni? Tak ada? Ada? Okey. Untuk Perak. Tanpa import lepas tu dengan coach baru macam mana? Tanpa import dengan coach baru pula musim ni macam mana? Bagi kami player, benda tu kami tak perlu ambil risau kot. Yang itu bahagian pengurusan dan atasan lah. Untuk player, cuba buat game yang terbaik lah. Yang itu saya tak tahu. Yang itu antara coach dengan pengurusan lah. InsyaAllah boleh ikut. Okey, ada lagi soalan? Kalau tak ada, bermaksud kita selesai sudah dengan 4 pasukan ini. Terima
kasih Amirul, terima kasih Aizat. Terima kasih Afifuddin, terima kasih Aizat, Nordin. Untuk 4 pasukan jadi 10 pasukan telah pun kita dengar penjelasan mereka, gambaran sedikit lah sebelum bermulanya saingan FPL untuk Liga Premier. Tapi terlebih dahulu kita akan bermula pada 8 September untuk Liga Division 1. Yeah. Jangan silap, Liga Division 1 ya. Dan sedar tak sedar untuk majlis pelancaran kita semakin hampir ke penghujungnya. Kesempatan ini saya nak ucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan media. Terima kasih kepada semua penonton yang saksikan secara langsung di saluran Astro Arena 802 HD 801 di Facebook Astro Arena. Dan sekali kita nak wawarkan Elis, kita akan bermula bila? Kita kena beritahu lagi. Dan untuk Liga Division 1 kita akan bermula pada 8 hingga 13 September. Okay, sepanjang minggu tu. Betul. Dan untuk Liga Premier kita akan bermula pada 18 September hingga 29. Ya, termasuklah Champions Cup untuk musim ini. Untuk Division 1, 2 pasukan terbaik akan naik ataupun akan layak ke Champions Cup dan akan mara ke Liga Premier musim depan. Manakala top 6 ataupun 6 pasukan terbaik akan beraksi di Champions Cup musim ini. Dan jangan lupa untuk dapatkan jersey pilihan pasukan betul. STL di gedung-gedung Li-Ning yang berdaftar. Atau di lining.my, sportsclick.my, Shopee dan juga Lazada. Anda boleh terus dapatkan secara online jersey kesayangan pasukan anda, terutamanya 10 pasukan yang akan beraksi untuk Liga Premier. Elis, kita dah pun sekali lagi terima kasih dan kita akan jumpa lagi saingan STL musim 2020 pada 8 September dan juga untuk Liga Premier pada 18 September nanti. Terima kasih, jumpa lagi.